Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, kita semua tahu tentang pengisytiharaan darurat yang telah dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Namun sebenarnya, apakah tujuan sebenar pengisytiharaan darurat ini? Sedangkan pada masa yang sama, Perintah Kawalan Pergerakan sedang dijalankan. Jadi apakah rasional sebenarnya pengisytiharaan ini dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, khususnya Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin? Namun begitu, saudara dan saudari, berita terkini kita mendengar bahawa Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mendakwa seramai 114 atau 115 ahli parlimen menolak usul darurat daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau berkata jumlah itu mencukupi dan meminta Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mempertimbangkan usul tersebut serta memanggil sidang parlimen dengan segera. Sekarang telah mencecah 114 atau 115 yang menolak usul Perikatan Nasional. Jumlah itu lebih dari cukup katanya. Jumlah setakat ini menolak pandangan PN perkara darurat. Ditolak majoriti ahli parlimen katanya dalam bual bicara Minda Profesor Negara edisi Bicara Negarawan. Sila berikan komen anda. Selain itu juga, ini mungkin akan memberikan kejutan lebih lagi kepada Muhyiddin Yassin apabila Presiden Warisan Safi Abdul berkata 8 ahli parlimen parti itu termasuk dirinya sudah menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong pengisytiharaan darurat dibatalkan. Ahli parlimen Sampurna itu berkata, walaupun Perlembagaan Persekutuan membenarkan pengisytiharaan darurat atas alasan keselamatan negara, Perintah Kawalan Pergerakan adalah langkah terbaik dan mencukupi untuk menangani penularan COVID-19. Katanya lagi, jika anda lihat negara lain, mereka menggunakan langkah seperti PKP untuk membendung virus itu. Katanya selepas meninjau rumah penduduk yang rosak akibat ombak tinggi di kampung Tanjung Aru Baru. Ia hanya perlu diperketatkan di kawasan tertentu. Kami tidak menuntut tetapi hanya merayu kepada Baginda kerana kami akan menghormati keputusan Baginda. Tetapi saya tidak fikir ia dalam masa yang sesuai untuk melaksanakan darurat. Pada 17 Januari lalu, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berkata beliau akan mengambil tindakan undang-undang dan mencabar pengisytiharaan darurat yang disifatkannya tidak berasas. Langkah itu menyusul tindakan menghantar surat kepada semua ahli parlimen dalam usaha merayu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah membatalkan pengisytiharaan darurat dan sidang parlimen diadakan sebelum 31 Januari ini. Sebelum ini, Safi mempersoalkan motif Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menasihatkan Agong untuk mengisytiharkan darurat yang didakwa bermotifkan politik. Hari ini, Safi menggesa pihak berkuasa mempercepatkan bantuan kepada rakyat yang teruk terjejas dengan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bekas Ketua Menteri Sabah itu berkata, Kerajaan Persekutuan dan Negeri meluluskan sejumlah pakej bantuan, termasuk pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia (PERMAI) berjumlah RM15 bilion yang terbaru, tapi rakyat belum mendapat bantuan itu. Jika wang itu sudah ada, maka kerajaan perlu memeriksa sistem penyampaian mereka. Katanya selepas menyerahkan bakul makanan dan bahan binaan kepada mangsa bencana. Jadi saudara dan saudari, sudah cukup ahli parlimen yang menghantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk meminta pertimbangan dan merayu agar pengisytiharaan darurat ini dibatalkan. Terus sekali lagi terima kasih kerana menonton dan mendengar video ini. Fikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.